Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada kawan yang memberikan pendapat dan saya pun fikir ada kebenarannya. Dan saya pun fikir itu patut dilakukan oleh Akmal, Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO, yaitu untuk meletak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO. Kenapa? Tindakannya telah membuatkan rakyat berasa tidak senang dengan apa yang dilakukannya. Buktinya, sehingga ada banyak pemimpin, banyak aktivis politik, banyak aktivis yang mempertahankan keharmonian wilayah Sabah dan Sarawak membuat satu permohonan cadangan supaya beliau diharamkan untuk datang ke Sabah dan Sarawak. Ini memberi gambaran secara tidak langsung yang buruk kepada UMNO, terutamanya tidak lama lagi menjelang pilihan raya negeri Sabah yang pasti tidak lama lagi lah, sama ada tahun ini atau tahun depan. Yang pasti tahun depan pasti adalah confirm, tapi mungkin tahun ini tak pasti, tapi tahun depan rasanya iya sudah confirm. Ini memberi gambaran yang buruk dan membawa satu kesan yang pasti buruk kepada UMNO untuk pilihan raya ini. Kerana kalau UMNO di Sabah dalam kempen-kempennya nanti pasti akan diserang terus-menerus oleh parti-parti yang musuh politik parti UMNO, yang pasti akan membangkitkan perkara tentang perkara ini. Jadi untuk mengelakkan damage control, untuk membawa damage control, untuk supaya ada damage control, mungkin salah satu tindakan yang bijak adalah supaya Dr. Akmal meletak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO. Letak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO sebab ini membawa kesan yang buruk. Harus diingat, orang-orang aktivis-aktivis politik yang sudah bersuara ini adalah orang-orang yang mempunyai suara yang cukup kuat, cukup berpengaruh di Sabah dan Sarawak. Jadi pasti rakyat Sabah dan Sarawak tidak senang dengan apa yang berlaku, sehingga mereka mau supaya diharamkan datang ke Sabah, Sarawak. Jadi pasti pening juga kepala, terutama di Sabah. Bung Mukhtar pasti pening juga lah dengan keadaan terkini partinya itu, parti UMNO. Tidak tahu untuk tujuan apa Dr. Akmal datang ke Sabah. Adakah mungkin kerana pilihan raya tak lama lagi akan berlangsung? Tapi yang pasti parti politik akan menggunakan itu sebagai satu senjata untuk melawan parti UMNO, kerana ketuanya Dr. Akmal. Kedua, kenapa saya fikir Dr. Akmal kalau dia nak letak jawatan bagus juga, yaitu dengan secara lebih besar lagi, secara lebih umum lagi, ialah untuk supaya membersihkan kesannya kepada
UMNO itu secara lebih besar lah. Kalau itu menunjukkan bahwa Dr. Akmal tidak puas hati dengan tindakan kerajaan sekarang, sementara bos-bosnya di dalam UMNO, Zaid Hamidi, tidaklah seteruk dia dalam tindakan ucapannya. Kenapa Dr. Akmal seolah-olah nampak tidak menghormati lah kalau begini? Kalau dia tak puas hati dengan kerajaan yang ada sekarang, maksudnya dia tidak sebulu dengan kepimpinan UMNO pusat. Sebab Zaid Hamidi dia bersuara juga, tapi tidaklah sampai begini, tidaklah sampai adanya aktivis politik yang mau mengharamkan Zaid Hamidi untuk datang ke Sabah, Sarawak. Tidak ada, belum ada, tidak ada. Jadi kalau Dr. Akmal memang dia tak boleh tahan, mungkin baguslah letak jawatan sajalah, bagilah orang lain untuk jadi ketua pemuda UMNO. Yang saya tahu dan saya yakin UMNO ini bukan satu parti politik yang ekstrim. Tidak pernah UMNO ada menjadi di label sebagai parti politik yang ekstrim. Jadi jangan sampai tiba-tiba Dr. Akmal membuat satu bawaan baru, membawa satu gambaran baru yang dapat diterjemah dengan salah oleh rakyat Malaysia, bahwa sudah menyusup masuk ke dalam parti UMNO sifat, sikap, tanda-tanda yang ekstrim. Jangan sampai berlaku seperti itu. Jangan sampai adanya pikiran seperti itu yang timbul kepada rakyat Malaysia, terutamanya untuk Sabah dan Sarawak. Sebab saya yakin UMNO bukan parti yang ekstrim, ya. UMNO bukan parti yang ekstrim. UMNO bukan satu parti yang tidak boleh bertimbang rasa, tidak boleh bertoleransi dan sebagainya. Dan seterusnya, marilah kita sama-sama memberikan peluang kepada mahkamah untuk menjalankan tugas mereka, untuk mengadili dengan penuh adil, saksama dan transparan tentang perkara ini, karena semua yang bertanggung jawab sudah pun dibawa ke muka pengadilan, sudah pun didakwa di mahkamah. Jadi saya pikir kalau Akmal tidak boleh berhenti daripada menjadi yang dilihat sebagai tidak bersesuaian dengan keinginan kita untuk hidup dalam harmoni, terutamanya tidak sehaluan dengan kepimpinan UMNO pusat. Letak jawatan sajalah, letak jawatan daripada UMNO. Kalau dah tak suka UMNO, tak apa, banyak parti lain, pergilah parti lain pun tak apa. Saya fikir UMNO masih ada banyak lagi pemimpin-pemimpin yang berwibawa seperti dia. Apa-apapun, mari kita sama-sama jaga keharmonian negara Malaysia. Kita hormati 120 juta peratus, hormatilah perlembagaan negara Malaysia, yaitu agama Islam, agama negara Malaysia, agama persekutuan, maksud saya agama persekutuan, dan kita juga menghormati bahawa bangsa Melayu adalah bangsa yang perlu dihormati di Malaysia. Dan yang tadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya kes Ketua Pemuda UMNO akhirnya ada sudah keputusan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya sudah ada keputusan, ya. Dan keputusannya ialah kes Ketua Pemuda UMNO ini,
yang dikatakan punca dalang, menghasut dan sebagainya. Akhirnya kes Ketua Pemuda UMNO ini akan dirujuk ke pejabat peguam negara minggu depan. Jadi kita tengoklah apa keputusan daripada peguam negara, sama ada kes atau tidak kes. Ketasiasatan berkaitan dengan ucapan dan tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu penjualan stokin yang tertera kalimat Allah akan dirujuk kepada pejabat peguam negara AGC minggu depan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, pihaknya akan melengkapkan kertas siasatan itu dalam tempoh 5 hari. Dan selepas itu mungkin bolehlah selepas siasatan itu selesai, mungkin itu maksud daripada Ketua Polis Negara ini, selepas kertas siasatan diselesaikan, selepas semua bukti ada, selepas semua keterangan diambil, barulah itu akan diserahkan, dirujuk kepada pejabat peguam negara. Keterangan beliau, yaitu Dr. Akmal, sudah diambil, sah sudah diambil, dan kertas siasatan sudah dilengkapkan, kata Ketua Polis Negara tersebut. Dan beliau berkata, dalam tempoh 5 hari kita akan hantar ke AGC untuk tindakan seterusnya, katanya lapor Kosmo. Sebelum ini, Polis Diraja Malaysia telah pun mengesahkan bahawa telah menerima 2 laporan polis berhubung ucapan dan tindakan Dr. Akmal berhubung isu penjualan stoking yang tertera kalimat Allah, dan kes itu disahkan disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Akmal yang juga adalah ex-Kum Melaka telah sekarang ini lantang bersuara mengenai kontroversi stokin dengan kalimat Allah yang didapati dijual di kedai Serbaneka KK Supermart, Superstores yang Berhad, KK Supermart. Adun Melimau itu turut juga menggerakkan boikot terhadap KK Supermart jika tidak memasang kain rentang di semua 881 cawangan kedai itu di seluruh negara bagi memohon maaf atas kebiadaban tersebut. Okey, so itu pemilik ataupun bos kepada KK Mart sudah pun bertindak memohon maaf, sudah pun memberikan penjelasan, sudah pun berjumpa yang di Pertuan Agong untuk memohon sembah maaf, ampun dan sebagainya. Tetapi yang belum dibuat kain rentang. Yang ini tidak pasti sudah buat ke belum, tapi semua sudah dibuat. Dan akhirnya polis mendapat 2 laporan daripada ucapan dan daripada tindakan daripada Ketua Pemuda UMNO itu, dan disahkan kes ini akan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk diambil tindakan seterusnya oleh Ketua Peguam Negara. Kita tunggu nanti apa seterusnya. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Memang memalukan betul. Itu kata awal lah. Walaupun selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat apa-apalah kepada anda semua penonton-penonton The Twin TV. Dan saya ingin ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menyambut bulan Syawal. Tidak lama lagi akan disambut oleh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Di bulan puasa, ni muhasabah diri itu penting. Di bulan puasa ni cermin diri itu lebih penting. Di bulan puasa ini sedar diri itu amat-amat penting. Jangan sampai kata orang lebih, sendiri lebih. Itu lebih memalukan. Inilah yang terjadi kepada seorang bekas menteri yang cuba untuk nasihatkan orang lain, tapi rupa-rupanya dia jauh lebih teruk, tak malu nasihatkan orang sendiri lebih teruk.
Itulah orang kata, ludah ke langit, temakan muntah sendiri. Bukan hanya ludah, tapi makanlah muntah sendiri. Inilah yang terjadi kepada Razi Ramli. Razi Jidin. Razi Jidin, bekas Menteri Pendidikan Malaysia. Saya nak tanya dulu, waktu Razi Jidin jadi Menteri Pendidikan, apa yang berlaku kepada pendidikan Malaysia? Ada perkembangankah? Atau nampaknya ada kita menjadi sistem pendidikan kita ataupun prestasi pendidikan kita, learning loss anak-anak kita mencecah 4 ke 5 tahun. Ini fakta, bukan auta ya, bukan auta. Apa yang jadi? Razi Jidin tiba-tiba kononnya coba untuk menegur, memberi nasihat, muhasabah diri kepada Rafizi Ramli. Dia kata muhasabah diri, tapi dia sendiri tak muhasabah diri, tak malu sungguh. Akhirnya Rafizi Ramli bagi sebiji, dia malu nabis, dengan selamba aja kena sekolahkan Razi Jidin. Lepas buka puasa aja, Rafizi selamba aja kasih sebiji kepada Razi Jidin. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli selamba aja kembali menyindir Datuk Dr. Razi Jidin dengan mengaitkan apa yang telah dilakukan oleh pemimpin terbabit, pemimpin Perikatan Nasional, pemimpin Perikatan Nasional Bersatu PN itu semasa menjadi Menteri Pendidikan. Itulah waktu Razi Jidin jadi Menteri Pendidikan, apa yang jadi pada pendidikan Malaysia. Dalam respon yang telah dimuat naik di platform X itu sejurus selepas buka puasa, selamba Rafizi berkata ya dia menghargai nasihat Razi Jidin yang antara lainnya untuk memintanya untuk berehat. Jadi Rafizi Ramli kata, terima kasih atas nasihat, saya terima dengan terbuka, gitu. Kemudian yang base-nya dia kata apa? Lagipun ini bulan Ramadan, memang bulan untuk muhasabah. YB ada muhasabah tak? Razi Jidin ada muhasabah diri tak? Semasa jadi YB jadi Menteri Pendidikan. Ketika jadi Menteri Pendidikan dulu, Razi Jidin ada muhasabah. Sekarang Razi Jidin tolong jawab, betulkah prestasi pendidikan pada ketika Razi Jidin jadi Menteri Pendidikan bukan menaik tapi menurun? Bukan menaik tapi menurun. Prestasi pendidikan waktu itu jatuh merundum sehingga berapa? Learning loss anak-anak mencecah 4 hingga 5 tahun. Betulkah Razi Jidin? Kalau tak betul, lawan balik Rafizi. Kalau betul, cermin diri dulu. Cermin diri dulu. Maknanya, kata Rafizi, bagi murid yang umur dia sekarang 10 ke 11 tahun, jika dibandingkan dengan Singapura, murid kita ketinggalan 4 hingga 5 tahun ke belakang. Wah, teruknya. Razi Jidin buat apa waktu itu? Kemudian dia kata, Rafizi Ramli kata, ini tanggung jawab yang telah saudara sia-siakan dan kesannya kepada jutaan anak-anak. Muhasabahlah, insaf sedikit dengan semuanya yang sudah dicatatkan. Kata Rafizi semalam beserta fakta, bukan hanya persepsi. Mungkin Razi Jidin lupa, tapi rakyat tak lupa. Mungkin Razi Jidin ingat rakyat tak tahu, tapi rakyat tahu, rakyat bijak-bijak. Jadi sebelum ini sebenarnya Razi Jidin dan juga ahli Parlimen Putrajaya menerusi satu klip videonya yang berdurasi kira-kira 2 menit mempersoal kononnya bila formula Rafizi hendak dilaksana, bukan tak mau laksana, tapi rupa-rupanya bila Rafizi jadi Menteri Ekonomi, rupa-rupanya kerusakan yang sudah berlaku lebih daripada yang dijangka. Kalau dulu macam-macam YB dia kata bercerita boleh buat. Jadi
Bila rakyat tanya-tanya, YB dah tentulah lagi penat YB nak jawab, dia kata. Sebab itu, saya ingin ambil kesempatan ini untuk memberi nasihat kepada YB. Apa kata YB? Bersaralah dulu, berehat, katanya. Razijidin lah yang perlu bersara. Nanti koyak lagi di parlimen, tarik balik. Masih ingat lagi, itu lucu betul lah. Jadi waktu YB berehat, mungkin YB ada formula baru, dia kata. YB mungkin boleh datang dengan formula baru yang mungkin jauh lebih hebat. Perli pemimpin bersatu itu lagi. Cuba konon Perli, dia Perli Rafizi Ramli, tapi sendiri tak sedar diri. Malulah dulu jadi YB, apa kamu buat? Jadi sekarang betulkah Razijidin waktu dia jadi Menteri Pendidikan, learning loss kita dibanding dengan Singapura, kita sudah mencicak 4 ke 5 tahun ketinggalan. Siapa yang rugi? Itulah yang berlaku. Jadi tak tahu mana kebenaran dia. Adakah Rafizi Ramli yang benar atau Razijidin? Tapi menurut Rafizi ini fakta ya, ini fakta. Jadi muhasabahlah, insaflah. Tak payahlah nak sindir-sindir orang. Sindir diri sendiri dulu. Pergi tengok dulu di cermin, tengok di muka di cermin, handsome tak handsome, buruk tak buruk. Kalau handsome okey. Kalau tak handsome, tak caplah jadi handsome. Dan nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Goodbye.